Tak ingat pun. Ingat tak? Ah. Tak no, tak bicara lagi. Ingat. Ingat nah, alhamdulillah. Dengar Ustazah. Okey, boleh jalan Ustazah. Sistem sini dia sangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Okay, insyaAllah sebelum kita mulakan majlis kita, marilah kita baca untuk doa terang hati ni insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. JK tolong tengok kat kamera tu kata tak dengar suara siapa. Ajak dia on apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukman wa 'ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمي وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Jemput AJK untuk meneruskan acara mula kita insyaAllah. Kak T, ready lagi? Tafadhal. Alhamdulillah, terima kasih Kak Umi, jelas, masya-Allah. Kak T? Kak T, caption semua dah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Allahul azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Allahul azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bila aku masak dah. وأتوب إليه وذروا الذين يلحدون في أسمائه hanya milik Allah Asmaul Husna. Orang-orang yang menyimpan daripada kebenaran dalam menyebut nama-namanya, mereka akan mendapat kata terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, kami mohon restumu untuk memuji-memujamu dengan 99 mencari hati kami dengan cahayamu. Pandai sangat tu dia lah. Oh, dia ni. Jadi, kami ingin hidup menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man Allahu allazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبيد المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال التواب المستقيم العفو الرؤوف المالك ذو الجلال والإكرام السميع الغني المغني المانع الضار نافع نور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك عن ذكره غافلون. Interaksi penelitian dia. Kami dengan menyeru namamu, La ilaha illallah Allahumma ya afun ya ghaffar ya tawwab ya qudus ya Jalil afun ya ghaffar ya tawwab ya Qudus ya Jalil ya afun ya ghaffar ya tawwab ya Qudus ya Jalil. Ya Allah, maafkan kami, ampunkan kami, terimalah taubat kami, bersihkan dan jernihkan hati kami dari penyakit hati, karena dosa berhala dunia, kotoran syirik dan syaitan yang mengalir dalam darah. Alhamdulillah. Silakan mula pada Ustazah. Ya, alhamdulillah. InsyaAllah tahniah kepada AJK dengan lantunan Asmaul Husna dan bacaan tadi, insyaAllah. Okey, baiklah, kita akan teruskan untuk membaca tafrijah dulu kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. InsyaAllah kita akan baca 11 kali untuk selawat tafrijiyah dan kita boleh gunakan nanti untuk himpunan selawat ni untuk yang selawat kita himpunan dalam 45 tu insyaAllah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi
لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل
لمهات ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, Masya Allah. Okay, selesai sudah. InsyaAllah tanpa membuang masa, saya jemput Hajar Rafidah kita untuk bacaan doa seterusnya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan masfura. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم طول أعمارنا وسهل أسادنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل خير واجعلنا من أهل البركة واجعلنا من أهل مغفرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلنا وجيرنا وسيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kita hormati dan dirai Ustaz P.U. Amir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa Tak ada badan dalam paper. Sihat Ustaz ni? Sihat ni? Ya, sihat. Allahumma salli wa sihat. Subhanallah, tabarakallah. Kau tengok muka ceria Ustaz tu. Sihat tu. Okey, tapi pun tak ingat tak mau nak lengah lah kan masa. Kita serahkan majlis ni kepada Ustaz lah. Silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang dirahmati Allah, Kak Fidah selaku pengurusi majlis pada pagi yang mulia ini. Seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, marilah kita sama-sama membaca umul kita untuk kita hadiahkan. Yang pertama untuk Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Seterusnya kita hadiahkan juga bacaan suratul Fatihah untuk kedua ibu dan ayah kita. Seterusnya kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum saya nak mulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, saya nak minta semua kita pejamkan mata kita. Pejamkan mata kita, kita tunduk ke bawah, kita kosongkan fikiran kita. Yang ada dalam fikiran kita pada saat dan ketika ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan berzikir bersama-sama. Sambil kita berzikir, kita kenang kembali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Tunduk ke bawah, kosongkan fikiran. Yang ada dalam fikiran kita pada saat dan ketika ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berzikir, kita kenang kembali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah segala dosa-dosa besar yang telah kami lakukan, ya Allah. Keampunilah dosa-dosa besar kami mensyirikkan-Mu, ya Allah. Keampunilah dosa-dosa besar kami meninggalkan salat dengan sengaja, ya Allah. Keampunilah segala dosa-dosa besar yang telah kami lakukan, ya Allah. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sedar, ya Allah, kami selalu lalai daripada mengingati-Mu, ya Allah. Dan kami banyak melakukan maksiat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sedar, ya Allah, pada saat kami sedang melakukan maksiat kepada-Mu, ya Allah, Kau tak ambil nyawa kami pada saat dan ketika itu, ya Allah. Bahkan Kau beri peluang kepada kami hingga ke saat ini, ya Allah, untuk kami kembali bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau terimalah taubat kami, ya Allah. Kau terimalah taubat kami, ya Allah. Kau terimalah taubat kami, ya Allah, sebelum kami kembali kepada-Mu, ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allah, Allah,
Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya 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 Allah, 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 Allah ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiya wa afiyatil ajsadi wa shifaiya wa nuril absari wa diyaiya wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Bukakan mata. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala telah panjangkan usia kita untuk masuk ke dalam tahun baru Hijrah daripada 1441 Hijriah, dan kita kini masuk pada tahun 1442 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan segala amal ibadah kita pada tahun yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala mengampunkan segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan sepanjang tahun yang lalu. Hadirin hadirat umat Allah sekalian, sebab itu sedar ataupun tidak, sebenarnya kita sedang dihijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita ni bila lahir mai ke dunia, kita ni umur bayi, kemudian jadi kanak-kanak, kemudian daripada kanak-kanak jadi remaja, daripada remaja kita jadi dewasa, daripada dewasa kita jadi tua, dan daripada tua kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihijrahkan pula masuk ke dalam liang lahat, yakni ke dalam alam barzakh. Kemudian daripada alam barzakh kita akan dihijrahkan pula ke alam akhirat, yang mana di situlah yang dinamakan oleh ulama iaitulah hari penyesalan. Hari untuk kita menyesal. Orang yang dah semayang pun dia menyesal lagi pasal apa? Pasal hidup atas dunia ada lagi solat-solat sunat yang dia tak buat. Ada lagi orang yang selalu berzikir pun dia menyesal juga sebab ada lagi amalan-amalan zikir yang dia tak buat waktu dia hidup di atas muka bumi Allah itu. Sebab itu akhirat adalah hari tempat penyesalan kita semua. Baik terang mana pun ada menyesal. Ada juga penyesalan. Baik terang mana pun menyesal juga sebab ada juga amalan-amalan lain yang kita tak mampu nak buat.
waktu kita hidup di atas muka bumi Allah ini. Hadirin mati Allah sekalian. Sebelum kita baca kitab kita tengok sikit berkaitan dengan hijrah. Apa itu hijrah? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 97, Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiayai diri sendiri kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik, mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata, apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu? Mereka menjawab, kami dahulu ialah orang-orang yang tertindas di bumi. Malaikat bertanya lagi, tidakkah bumi Allah itu luas yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya? Maka orang-orang yang sedemikian itu, kata Allah, keadaannya tempat akhir mereka adalah neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maksud ayat ini mendedahkan perbuatan segolongan orang-orang Islam penduduk Mekah yang tidak mahu keluar berhijrah dan mengambil bahagian berjuang membela Islam dari ancaman musuh. Kerana mereka hanya Islam pada zahirnya sahaja. Dengan sikap mereka yang demikian, mereka telah menganiaya diri sendiri dan dimurkai oleh Allah kerana mereka rela ditindas oleh kaum kafir musyrik dan rela dibawa bersama ke medan perang Badar untuk menentang orang-orang Islam. Dan di antaranya ada yang terbunuh di sini, padahal mereka masih boleh berikhtiar menyelamatkan diri dan tidak ada sesuatu uzur yang menghalang mereka. Yang dimaksudkan dengan orang yang menganiaya diri sendiri di sini ialah orang-orang Muslim Mekah yang tidak mahu hijrah bersama Nabi, sedangkan mereka sanggup. Mereka ditindas dan dipaksa oleh orang-orang kafir ikut bersama mereka pergi perang Badar. Akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh dalam peperangan itu. Kita tengok pula apakah bentuk hijrah yang dituntut pada hari ini. Nabi SAW bersabda, Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari. Tadi kita tengok maksud ayat yang Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan orang Islam yang tak mau berhijrah mengikut baginda Nabi SAW, lalu mereka dipaksa oleh orang kafir untuk pergi berperang bersama dengan mereka. Akhir sekali mereka terbunuh dalam perang Badar. Mereka dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab tidak mahu berhijrah. Dan kita tengok pada hadis yang dibacakan sebentar tadi, yang dimaksudkan kata Rasulullah dengan hijrah itu apa dia? Yang bermaksud dengan muhajir ialah orang yang menyingkir, menjauhkan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata hijrah ni iaitulah menjauhkan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi kata la hijratu ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Nabi kata tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, kata Rasulullah. La hijratu ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Kecuali ada dua, iaitulah jihad dan juga niat. Maknanya Nabi sebut tak ada lagi dah hijrah yang macam Nabi ni hari ni, tak ada dah. Kalau kita tengok hijrah zaman Rasulullah SAW, bila Nabi hijrah, sahabat yang ikut pada waktu tu, mereka terpaksa meninggalkan harta-harta mereka. Ada yang mempunyai gudang dan sebagainya.
Ada yang ada rumah hebat-hebat, besar-besar, rumah besar tinggal. Semata-mata untuk berhijrah bersama dengan baginda Nabi SAW. Tapi lah ni tak ada dah kata Rasulullah. Selepas pembukaan kota Mekah tak ada dah hijrah macam Nabi. Cuma Nabi kata hijrah yang dituntut pada hari ini kata Rasulullah, iaitulah menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu sekali-kali mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Allah Ta'ala peringat kita supaya kita ni jaga Islam kita. Sebab itu kalau kita duduk dalam keadaan jahil, hijrahlah diri kita untuk jadi orang yang berilmu. Daripada orang yang berilmu, jadilah kita hijrah kepada orang yang beramal, dengan mengamalkan ilmu yang kita ada. Sebab kata ulama, orang yang ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, ibarat kata ulama seperti pokok yang rindang, pokok yang subur tetapi tidak ada hasil. Esok duk menyesal, ya Allah, aku ada ilmu dah ya Allah, tetapi mengapa aku tak beramal dengan ilmu aku. Kemudian kita berhijrah daripada orang yang mensyirikkan Allah kepada orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nak balik bertemu dengan Allah dalam keadaan kita mati dalam keadaan kita ada iman dan Islam. Kita tak mau balik bertemu dengan Allah dalam keadaan kita tidak beriman, kita tidak Islam. Allahu akbar. Nauzubillahi min zalik. Sebab kematian hari ini boleh datang bila-bila masa je. Kita tengok kemarin dulu berapa orang yang meninggal yang dikuburkan di Masjid Batu Putih. Allahu akbar. Sampai ditanam satu tempat. Punya ramai hari ini sekali mati. Kemarin saja dekat 400 lebih yang meninggal dunia akibat wabak COVID-19. Dan maksud ayat Allah Ta'ala sebut, berpegang teruslah kamu dengan agama Islam selama kamu hidup hingga ke mati, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Sebab tu Allah Ta'ala pesan biar kita mati dalam Islam. Sebab Nabi SAW boleh tolong kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan kita tak mentauhidkan Allah, mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, maka mati kita Rasulullah tak boleh tolong. Sebab Nabi tak boleh tolong orang yang rosak akidah, Nabi tak boleh tolong. Dan sebab itu hidup atas dunia ni kena mengaji. Terutamanya belajar ilmu tauhid. Pasal apa? Pasal kita nak jaga akidah kita supaya akidah kita tidak rosak. Dan di dalam surah An-Nisa pula ayat 100, Allah Ta'ala menjanjikan keampunan dan rahmatnya kepada orang yang berhijrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, Allah amat pengampun lagi maha mengasihani. Maknanya orang yang bersedia untuk berhijrah
dia dalam perjalanan nak berhijrah, nak jadi orang baik. Contoh, tiba-tiba dia meninggal dunia. Maka bila dia meninggal dunia dalam keadaan sedang berhijrah, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya. Subhanallah. Sebab tu nak buat baik jangan tangguh. Nak bertaubat jangan tangguh. Nak sedekah jangan tangguh. Jangan kita tangguh. Sebab apa? Sebab kematian boleh datang bila-bila masa, dan bila kita buat amal ibadat, maka Allah Ta'ala bagi orang yang sedang bertaubat, nak jadi baik, maka bila dia meninggal dunia dalam keadaan dia sedang berhijrah, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Sebab tu bila kita nak berhijrah, niat tu memainkan peranan yang penting dalam hijrah. Nak mula apa pun, mula dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Mulakan dengan niat. Pertama tahun ni aku niat, ya Allah, aku berazam, ya Allah, aku nak berubah jadi baik, ya Allah, semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Niat kita tu. Sebab itu kata ulama, setiap niat setiap amalan yang kita buat, kita niatkan semata-mata kerana Allah, maka ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita nak buat apa, kita niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kata siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat seperti mana yang dia niatkan. Sebab tu kalau kita niat kerana Allah dan Rasul, maka sudah pastilah ganjaran dia cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat mati Allah sekalian, insya-Allah kita tengok kitab kita qala musannif rahimahullahu taala. Muka surat berapa Kak Bidah? Tanda dah itu hilang pas mana Allah sallallahu. Muka surat Kak Bidah dah? Yang lain dah tak? Ustaz. Okey, 46. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi sebenarnya berkaitan dengan bab-bab kerasulan. Sebab dalam ilmu tauhid ada 3 perkara ataupun 3 bahagian dalam ilmu tauhid yang kita belajar, yang wajib kita kena tahu. Yang pertama ialah berkaitan dengan ketuhanan. Ketuhanan, kita belajar tentang ketuhanan, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk dalam bab kerasulan ataupun kenabian, iaitu sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, dan sifat yang harus bagi Rasul. Dan bahagian yang ketiga dalam ilmu tauhid iaitulah perkara-perkara sam'iyat. Sebab tu tiga bidang dalam ilmu tauhid ni, hak ni yang wajib kita kena belajar. Sebelum tu kita belajar tentang sifat, tentang ketuhanan. Yang mana bila orang tanya kita, Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat apa? Maka kita jawab secara ijmal, Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tu kalau orang tanya kita, pasal apa belajar, dah kata Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, kenapa kita belajar ilmu tauhid sifat Allah ni ada 20, ada 13? Maka jawab dia, dengan 13 sifat itulah ataupun dengan 20 sifat itulah yang melayakkan Allah Ta'ala digelar sebagai Tuhan. Daripada 20 sifat itulah, daripada 13 sifat ataupun 20 sifat itulah yang wajib kita kena belajar.
Yang lain wajib tak? Yang lain cuma wajib untuk kita tahu secara umum. Tak wajib kita belajar. Tapi yang 13, 20 tu hak tu yang wajib kita kena yang wajib kita kena belajar, wajib kita kena tahu. Untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita. Sebab itu kalau kita tak kenal Allah, Allah Taala marah kita. Pasal apa? Sebab nak kenal Allah ni cukup senang. Nak kenal Allah ni cukup senang. Allah Taala sebut laisa kamitslihi syai'un. Bersalahan Allah Taala itu dengan segala sesuatu. Kita pegang yang tu. Sampai bila? Sampailah kita meninggal dunia. Hadirin hadirat, ibu ayah mati Allah sekalian. Sebab itu kata ulama, ilmu yang kita dapat di dunia ni, ilmu ni lah yang akan berkekalan duduk dengan kita sampai bila? Sampailah kita dibangunkan semula di mahsyar, di hari akhirat nanti. Kita belajar di dunia ni, kita pandai masak, maka ilmu kita memasak tu sampai esok di hari akhirat, ilmu tu duduk dengan kita. Subhanallah, tabarakallah. Okey, pagi ni kita tengok muka surat 46. 46 sebelum ni kita belajar soalan apakah dalil harus mereka itu bersifat. Mereka itu iaitulah para nabi dan rasul. Bersifat dengan sifat manusia. Dalilnya dapatkan setengah daripada sifat yang tersebut itu pada diri mereka itu pada setengah-setengah ketika dan tiadanya pada setengah-setengah ketika yang lainnya. Maknanya sifat yang harus mereka itu para nabi ini ada pada kita semua. Maknanya nabi kita ni bersifat sama dengan kita, sama dengan manusia biasa. Seperti katanya dalilnya dapatkan setengah-setengah daripada sifat yang tersebut itu pada diri mereka itu pada setengah-setengah ketika dan tiadanya pada setengah-setengah ketika yang lain. Maknanya kalau nabi itu sakit, kita pun sakit. Kita sakit, nabi pun sakit juga. Cuma sakit nabi ni kata ulama. Nabi SAW bagi tahu sendiri, sakit kita ni manusia biasa satu je. Kalau demam ni satu je. Tetapi para nabi dan rasul bila sakit, sakit mereka tu 10 kali ganda dengan sakit kita. Allahu Akbar. Sebab tu ujian para nabi dan rasul ni cukup hebat. Cukup hebat. Dan mereka itu pada setengah-setengah ketika. Macam kita, waktu mai sihat. Waktu mai sakit. Sama tak dengan kita? Sama. Sebab tu nak abang kata, sifat yang harus bagi Rasul itu ada pada kita semua. Nabi tidur, kita tidur. Minta maaf sikit batuk. Kalau Nabi tidur, kita tidur, Nabi pun tidur. Kita makan, Nabi pun makan. Kita sakit, Nabi pun sakit. Cuma sakit Nabi itu 10 kali ganda daripada sakit manusia biasa. Dan pelajaran yang ke-18. Soalan berapa jumlah sekalian aqaid yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dengan tafsil itu. Jim jawab, jumlah sekalian aqaid yang wajib diketahuinya dengan tafsil itu 50 aqaid, mengandungkan dia semuanya oleh makna 2 kalimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Ta'ala jualah Tuhan. Bila sebut la ilaha illallah tu maksud dia Allah jualah Tuhan. Dan Muhammad pesuruh Allah. Yakni Nabi Muhammad itu iaitu satu orang yang Allah Ta'ala menyuruhkan dia
dengan bahawa memberitahukan kita sekalian umat-umat daripada hukum dan lainnya. Okey, kita tengok aqaid. Apa maksud aqaid? Aqaid ni maksud dia pegangan hati. Ataupun aqaid ni disebut juga dengan qaidah. Aqaid ni ataupun qaidah, ataupun disebut dengan pegangan hati. Jumlah sekalian aqaid yang wajib diketahui dengan tafsil itu 50. 50 ni mai ikut mana pula? Kita tengok 50 ni mai ikut mana? Iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah. 20 dah. Kemudian 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Kemudian 1 sifat yang harus bagi Allah. Ada apa? 41 dah. 9 lagi, iaitu 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat yang harus bagi Rasul. Semua apa? 9. 9 campur dengan 41, maka jadilah 50 aqaid ataupun 50 akidah yang didapatkan dengan dia semuanya oleh makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam tu ada apa? 50 sifat. Fahamlah kita? Dalam la ilaha illallah tu ada 41 sifat dan dalam Muhammadur Rasulullah ada 9 sifat. Campur semua ada 50 sifat. Baru kita tahu. Subhanallah, tabarakallah. Soalan. Berapa sifat yang mengandungi oleh makna kalimah la ilaha illallah dan berapa sifat yang mengandungi oleh makna kalimah Muhammad Rasulullah? Kita tengok hari ini pula berapa sifat yang mengandungi oleh makna kalimah la ilaha illallah dan berapa sifat yang mengandungi oleh makna kalimah Muhammad Rasulullah. Jim jawab 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan 20 sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala dan 1 yang harus bagi Allah Ta'ala, jumlah sekalian 41 sifat yang mengandungkan dia semuanya oleh makna kalimah la ilaha illallah. Dan 4 sifat yang wajib bagi Rasul dan 4 sifat yang mustahil atas Rasul dan 1 yang harus bagi Rasul, jumlah sekaliannya 9 sifat yang mengandungkan dia semuanya oleh makna kalimah Muhammad Rasulullah. Baru kita jelas. Tadi dia sebut 50 sifat. 50 sifat kita pun duk heran, mai tang mana 50 ni? Rupanya dia pecah daripada kalimah la ilaha illallah. Ada 41 sifat dan Muhammad Rasulullah ada 9 sifat. Campur semua jadi 50. Sebab itu bila kata ulama, bila kita nak lafazkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu tu kata ulama, bila kita nak lafaz perkataan asyhadu, sepatutnya, semestinya kita kena faham. Bila sebut asyhadu, kata ulama, sepatutnya kita kena a'lam. Maksud dia a'lam tu, maksud dia apa dia? Sepatutnya kita kena tahu apa yang kita nak sebut. Kita nak sebut asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi. Naik saksi apa kalau kita Allah Ta'ala pun kita tak kenal? Kita nak sebut lagu mana? Kalau kita tak kenal Allah Ta'ala, kita jadi macam burung kakak tua yang boleh sebut, boleh ajuk tapi tak tahu makna yang kita sebut. Tetapi bila kita a'lam, kita tahu, maka kita sebut asyhadu tu, barulah ada bekas dalam diri kita. Barulah kita betul-betul menjadi saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah
melainkan Allah. Dalam ni ulama kata Allah jualah Tuhan. Mudah kita faham. La ilaha illallah ni maksud dia Allah jualah Tuhan. Allah jualah Tuhan. Kita boleh zikir, kita kata la ilaha illallah. Dalam hati kita Allah jualah Tuhan. Kalau kita nak sebut satu-satu makna, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, panjang. Tapi bila kita sebut la ilaha illallah, dalam hati Allah jualah Tuhan. Allah jualah Tuhan. Panjang pendek ya. Mudah kita faham. Dan kita tengok sin soalan. Siapakah yang afdal ataupun yang lebih sekali? Soalan, siapakah yang afdal? Yang afdal ni maksud dia yang terbaik, yang mulia sekali daripada makhluk ini. Siapa dia yang paling mulia daripada makhluk ni? Jim jawab yang afdal sekali daripada makhluk ini ialah penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh, kemudian segala rasul yang lain, kemudian segala nabi, kemudian segala kepala malaikat, kemudian malaikat-malaikat yang lain. Okey, kita tengok susunan. Okey, kita tengok susunan makhluk yang paling mulia di atas muka bumi Allah ni. Kita tengoklah. Yang paling mulia sekali, nombor 1 siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ranking dia. Ranking yang kedua, makhluk Allah yang paling mulia, iaitulah Nabi Ibrahim. Ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu nombor 2. Nombor 3, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, makhluk Allah yang paling mulia nombor 4, Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian segala rasul. Segala rasul ni nombor 6. Kemudian segala nabi nombor 7. Kemudian segala kepala malaikat, ketua-ketua malaikat, iaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril, penghulu sekalian malaikat. Kemudian barulah malaikat-malaikat yang lain. Itu ranking dia. Ranking makhluk Allah yang paling mulia. Nombor 1 Nabi Muhammad, nombor 2 Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Nuh Nabi Nuh alaihissalam. Itu 5. Yang keenam iaitulah segala rasul. Yang ketujuh segala nabi. Yang ke-8 iaitulah kepala malaikat ataupun ketua malaikat, malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian barulah malaikat-malaikat yang lain. Itu 9. Malaikat ni ramai mana? Malaikat ni paling ramai. Malaikat ni paling ramai. Jumlah yang paling ramai ialah malaikat. Okey, sekarang kita tengok pula sin soalan. Qala musannif rahimahullahu taala. Telah berkata Tuan Pengarang rahimahullahu taala, siapakah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Jim jawab ialah satu orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia dengan bahawa memberitahu akan kita sekalian umat daripada hukum-hukum dan lainnya, dan ialah bangsa Arab lagi Quraisy, dan dibangkitkan dia
menjadi pesuruh pada ketika umurnya genap 40 tahun dan duduknya di dalam Mekah 13 tahun. Kemudian daripada jadi pesuruhnya dan di dalam Madinah 10 tahun, jumlah sekalian umur Nabi SAW 63 tahun. Maknanya tuan guru kita ni cerita kat kita tentang siapakah penghulu kita. Sebab itu kata ulama, mengenali baginda Nabi SAW, hukumnya adalah fardu ain, wajib. Maknanya kenal Nabi SAW ni, kita semua ni, hukum dia wajib, bukan sunat. Mengenali baginda Nabi SAW, hukum dia wajib, fardu ain. Kena kenal Nabi kita. Lalu tuan guru kita cerita kat kita, Nabi kita ni siapa dia? Nabi kita nama dia Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah. Kemudian Nabi kita ni bangsa Arab. Bangsa Arab berketurunan Quraisy. Dan dilantik menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Baginda duduk di Mekah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Waktu dilantik menjadi Rasul umur 40, lalu Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Campur 40, campur 13, 53 tahun. Maknanya Nabi duduk di Mekah 53 tahun. Dalam masa 13 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi berdakwah di Mekah pada waktu itu 13 tahun. Yang beriman dengan Rasulullah hanyalah 300 orang lebih. Tak ramai. 300 orang lebih. Lalu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Mekah. Ke Madinah. Allah Ta'ala perintah Nabi supaya berhijrah ke Madinah. Maka Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Pada waktu itu umur Nabi 53 tahun. Dan Nabi sampai di Madinah, Nabi berdakwah dan Nabi hidup di kota Madinah selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Jadi 53 campur 10, maka umur Nabi ialah 63 tahun. Kemudian Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam Nabi berada di Madinah. Soalan, di mana tempat diperanakkan Nabi kita Muhammad SAW dan di mana tempat wafatnya, matinya dan di mana kuburnya? Jim jawab, tempat diperanakkan Nabi kita SAW di Mekah Al-Musharrafah, dan tempat wafatnya SAW di Madinah Al-Munawwarah. Al-Musharrafah ni yang mulia. Mekah Al-Musharrafah. Mekah iaitulah tempat yang mulia. Madinatul Munawwarah iaitulah Madinah ataupun bandar Al-Munawwarah yang bercahaya. Dan dikuburkan dia pada Madinah di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu para nabi dan rasul di tempat dia mati, di tempat itulah dia akan dikuburkan. Para nabi dan rasul tempat dia meninggal dunia, maka tempat itulah akan dijadikan makamnya. Para nabi dan rasul dia macam tu. Kalau dia mati di situ, maka di situlah dia akan dikebumikan. Kita dok mati tahun tu pergi tanam tahun lain. Tidak jenuh. Mati di hospital, korek tanam di buat tu. Jenuh selerak dah. Tapi para nabi dan rasul tak nak. Hak tu depa belain dengan kita. Para nabi dan rasul kalau depa mati di satu tempat, maka tempat itulah
akan dikebumikan. Sebab tu Nabi SAW wafat di rumah Siti Aisyah dan baginda dimakamkan di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi beranak di Mekah dan wafat di Madinah. Soalan, apa nama dua ayah bondanya sallallahu alaihi wasallam dan titihan keduanya. Titihan ni maksud dia keturunan. Saya hidup cak apa dia titihan ni? Titihan ni maksud dia keturunan. Garis bawah tu tulis keturunan. Jim jawab, nama ayahnya sallallahu alaihi wasallam, ayah Nabi kita namanya Abdullah bin Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf. Ayah Nabi kita nama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Keturunan Nabi seeloknya kita boleh tahu, sepatutnya kita seeloknya kata ulama kita tahu sampai Abdul Manaf tu bukan ada okey dah. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Dan nama bonda Nabi SAW, nama dia Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Berapakah anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya? Dan berapa laki-laki dan berapa perempuan? Jim jawab, anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya 7 orang. Anak Nabi kita ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Kita duduk dengar nasyid dulu kan, kecil-kecil dulu. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Itulah lebih kurang. Iaitu yang pertama, Sayyidina Qasim dan Sayyidatina Zainab dan Sayyidatina Raqiyah dan Sayyidatina Fatimah dan Sayyidatina Ummul Kalsum dan Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Ibrahim. 3 laki-laki, 4 perempuan. Laki siapa dia? Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Ibrahim. Perempuan pula iaitu Siti Zainab, Siti Raqiyah, Siti Fatimah dan Siti Ummul Kalsum. Ummul Kalsum. 3 laki-laki, 4 perempuan. Soalan, berapa orang anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah dan berapa anaknya dengan Maryam? Kita tengok. Jim jawab, anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah 6 dan anaknya dengan Maryam 1 orang sahaja, iaitu Sayyidina Ibrahim. Dengan Siti Khadijah ada 6 anak. Ada 6 anak. Dengan Siti Maryam ada 1 je, iaitu Sayyidina Ibrahim. Soalan, berapa orang isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya? Dan berapa orang yang mati dahulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan berapa orang yang mati kemudian daripada Nabi wafat? Jim jawab, isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya itu 11 orang. Isteri Nabi semua ada 11 orang. Matinya dahulu daripada Nabi wafat 2 orang, iaitu Khadijah dan juga Zainab. 2 orang Nabi kita yang mati dulu sebelum wafat Nabi ada 2 orang, iaitu Khadijah dan Zainab.
Dan matinya kemudian daripada Nabi kita wafat 9 orang, iaitu Aisyah. Lepas Nabi wafat, barulah isteri-isteri Nabi wafat ada 9 orang. Yang mati awal sebelum Nabi 2, Siti Khadijah dengan Zainab. 9 orang selepas Nabi wafat baru mereka wafat, iaitu Aisyah dan Hafsah dan Saudah dan Sofiyah dan Maimunah dan Ramlah dan Hindun dan Zainab dan Juwairiyah lain tu semua wafat selepas Nabi wafat. Pelajaran yang ke-19. Sin soalan, adakah binasa sekalian yang lain daripada Allah Ta'ala itu? Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf batuk sikit. Tadi duduk elok-elok tiba-tiba jadi batuk. Dan kita sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Ada apa-apa soalan tak? Tak menayang lu, Ustaz. Ya. Ustaz dah? Ya. Ada siapa pada soalan, elok tu kemuka soalan tu berkenaan dengan Rasulullah. Banyak benda dia tanya. Kebetulan kita pula ahli selawat. Dia tanya tu kaitan dengan Rasulullah. Minta maaf sikit batuk. Allah SWT. Pak Ustaz. Waalaikumsalam ya. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan dengan pelajaran yang ke-19. Adakah binasa sekalian yang lain daripada Allah Ta'ala itu? Wallahu a'lam insya-Allah. Nak tanya sikit Ustaz. Ya Allah SWT. Nak tanya kalau kita suka buat apa yang warna, kita pilih lah kan Nabi suka warna hijau, warna merah, kita ikut itu dikira sunnah juga ke Ustaz? Kira sunnah, ya. Man ahya sunnati faqad ahabani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia menyayangi aku, kata Rasulullah. Dan siapa sayang kepada aku, maka dia akan dimasukkan dalam syurga bersama dengan aku. Sebab itu kalau kita tengok para alim ulama dulu ni, ada seorang ulama, dia ni tak suka makan labu. Tapi oleh kerana Nabi kita ni suka makan labu ayak, lalu dia pun makan labu ayak. Daripada tak suka, lalah kali jadi suka. Ini orang yang betul-betul sayang pada Rasulullah. Ada setengah orang dia tak suka makan lantalam. Dia kata, tak boleh ya, rasa geli geleman. Tapi oleh kerana sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi lalah kali dia pun suka. Ini makna kata kita menghidupkan sunnah Nabi. Samalah dengan kalau pun kita suka, kita pilih warna, kita kata warna ni Nabi suka ni. Jadi kita pun ikut Nabi, suka warna tersebut. Maka dia dikira menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu alam. Okey, ada satu soalan saya nak tanya. Ustaz, masa zaman Rasulullah tu, Rasulullah beristerikan seramai 11 orang kan. Jadi bilakah masa yang tempoh yang mewajibkan hanya 4 orang saja? Di antara sunnah-sunnah Nabi, ada sunnah yang tak boleh kita ikut. Yang tak boleh kita ikut di antaranya beristeri ramai. Macam Rasulullah isteri 11. Sebab Nabi memang disuruh oleh Allah untuk 11 isteri. Mana kata yang syariat 4 ni untuk kita ni manusia yang biasa, orang lelaki. Orang biasa ni dia kat 4 aja. Itu syariat kita. Sebab itu bukan semua sunnah Nabi boleh kita ikut. Ada sunnah yang tak boleh kita ikut, di antaranya ialah beristeri
lebih daripada 4. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nak tanya satu soalan. Soalan ni ialah kalau kita tengok soalan yang kadang-kadang umur dalam 8 tahun dia tanya soalan tentang tugas malaikat. Kalau kita tengok malaikat dia ada Jibril menyampaikan wahyu kemudian semua tu lah sebab dia tahu dia faham. Tapi dia tanya tentang muka dan nakir. Dia kata kalau orang yang dia kata muka dia kadang-kadang dia kata jangka macam muka nakir tu satu je lah. Tapi dia kata kalau orang mati tu ramai macam mana dia nak soal dia tanya macam tu. Kan? Kan muka nakir kan dia kata menyoal dalam kubur. Kata satu hari tu mati ramai. Macam mana? Dia tanya. Subhanallah tabarakallah. Budak-budak lah dia cerdik. Subhanallah tabarakallah. Okey, malaikat muka dan nakir ni malaikat Allah sebenarnya ramai. Cuma tugas malaikat ni bila dia pergi tanya orang tu, Allah Taala tugas untuk tanya orang tu, maka gelaran depa tu adalah muka dan nakir. Gelaran sebagai tugas. Malaikat Allah ni banyak. Malaikat Allah ramai. Bagi tahu nak kita malaikat ramai. Sebab itu kata ulama, malaikat ni jumlah dia ada 90%. 90%. Jin duk ada berapa? Jin duk ada 9%. Kemudian manusia ni ada banyak mana? 1% sahaja. 1% saja. Sebab tu Nabi kata kalau Allah Taala buka hijab kat kita boleh tengok golongan jin ni, nescaya kata Rasulullah kita takkan keluar rumah. Tengok-tengok duduk sandar depan pintu. Pakai tak pergi mana dah Ustaz. Bagi tahu kat anak-anak, okey malaikat muka dan nakir ni tu nama gelaran tugasan mereka. Nama gelaran tugasan mereka. Malaikat Allah ni ramai. Malaikat yang jaga kita ni pun ramai. Hak jaga mata, hak jaga telinga, hak jaga mulut dan sebagainya. Allah A'lam. Okey. Terima kasih Ustaz. Maaf batuk Allah SWT. Tak tutup suara, tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Dah buka? Ada dah terbuka dah. Ada dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina 'ala siratikal mustaqim. Allahumma nawwi qulubana binuri hidayatik kama nawwattal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya serah balik kepada Kak Faridah, dipersilakan. Minta maaf batuk. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Allah SWT. Terima kasih banyak Ustaz kerana Ustaz ada masa lapangkan luang masa hari ini dengan kami. Walaupun nampaknya tak kurang sihat Ustaz, no? Batuk.
Tadi okey. Main ni tekat-tekat tak jadi guna. Ya. Subhanallah, tabarakallah. Oh, itulah Allah. Kadang kering tekak, kering dia kena minum air tadi. Ya, betul. Allah SWT. Ya Ustaz, tak apa. Jadinya kami ni bersyukurlah Ustaz dah dapat luangkan masa hari ni, dan akhir kata kelas kita pagi ni kita akhiri dengan doa. Jadi Ustaz bagi dah doa, cuma kita ada bacaan penutup doa daripada Jawatan Kuasa Hawa Mukhlisin. Seandainya Ustaz kalau Ustaz ada tugasan lain tak apa Ustaz. Ustaz boleh untuk nak undur diri, boleh insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ustaz Nam. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Terima kasih. Salam, terima kasih semua. Terima kasih. Ya, seterusnya kita serahkan doa penutup oleh ahli Jawatan Kuasa Hawa Mukhlisin. Silakan. Doa Al-Iman Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan aruknya sekali. InsyaAllah. Okay, tekong dia Nur Hayati. Silakan. Ya. Tekong dia Nur Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana bi annana Rabbana Sound terputus ya. Sound terputus Hati. Putih. أشرفنا على علينا توبة اعترفنا بأننا أشرفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة لكل توبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فضلا وجودا ما نهلا باكتساب منا للمصطفى الرسول نهضى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا
على هذا أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا. Fotonya aja. Akan pada Hafidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum famanna. Rabbana fa'fir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min qabati al-mutayyini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita sudahi majlis dengan tasbih kifarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okay. Alhamdulillah. Saya mewakili Hawa Muklising mengucapkan ribuan terima kasih kepada grup yang berada dalam Zoom dan juga kepada grup FB yang berada di sana, dan syukurlah kita hari ini dengan keberkatan kemuliaan pada hari ini, hari penghulu hari Jumaat. Semoga kita tambahkan lagi amalan-amalan ibadah kita supaya lebih lagi berganda dapat hari ini dengan banyakkan sedekah dan sebagainya lah. Dan untuk makluman, kemungkinan besar lah kita cuba mula hari ini nak Ricky juga daerah Yan kawasan di sana, sama ada macam mana keadaan kedudukan Depok. Tapi kita taklah sumbangan terus kepada yang besar tu. Kita hanya mencari yang hak rincik-rincik je di bawah. Sebab rasa-rasa hak rincik-rincik tu kemungkinan mungkin tak sampai bantuan kat mereka atau sebagainya macam mana kan. Jadi kita hari ni mungkin di antara JK pun kita tak semua nyampi, semua kita salah seorang, 2-3 orang je mungkin saya dengan Ustazah hanya akan Ricky dulu. Kemungkinan insyaAllah akan kita buat laporan balik selepas tu. Kalau diizinkan Allah kita dapat rentah negeri hari ni insyaAllah. Dan akhir kata saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak ampun dan maaf kepada semua jemaah seandainya ada kesalahan dan silap kami masa program ni berlangsung dengan bunyian dan suara yang kadang-kadang jelas, kadang-kadang tak jelas. Ini bukan kita yang mohon, itu atas ketakdiran Allah jugalah benda ni kan. InsyaAllah semoga kita dapat baiki dari masa ke semasa insyaAllah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fida, terima kasih semua. Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih sama-sama saya pun. Ya. Maaf semua ya. Kak Timah, rindu Kak Timah. Okay, nanti habis ni kita boleh sembang-sembang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.